Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini kita baca ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibun wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Sadaqallahul azim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Mereka mengatakannya demikian bukanlah kerana hendak beriman, bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu menyembunyikannya dahulu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, dan kalaulah mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, la'adu limanuhu anhu, tentulah mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang melakukannya. Wa innahum lakazibun, sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta. Bicara tentang orang yang sakit rohani, sakit hati, hatinya menghidapi penyakit rohani. Masih lagi berbicara tentang orang ini. Orang ini oleh kerana mereka memilih jalan yang salah, maka segala mata, telinga semuanya ini dipergunakan untuk memperkukuhkan kedudukan mereka yang salah. Bila mereka akan kenal, bila mereka akan tahu bahawa jalan yang mereka lalui itu salah, bila mereka tahu, apabila pembalasan menimpa mereka pada hari akhirat nanti, pada hari akhirat, ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka, golongan yang mempertikaikan kebenaran ini akan tahu pada hari akhirat nanti setelah mereka berada di tepi neraka. Wuqifu 'alan nar. Pada ketika ini barulah mereka mengatakan, ya laitana nuraddu, wahai Tuhan kami, alangkah bagusnya kalaulah kami ini dihantar balik ke dunia semula. Kami tidak akan mempertikaikan lagi kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad. Kami tidak akan pertikaikan lagi. Kalaulah mereka ini hantar balik ke dunia, mereka bercita-cita untuk balik. Sebenarnya kalau mereka hantar balik ke dunia pun, penyakit itu ada lagi. Penyakit asal dahulu akan datang semula sebab dia tidak bersih. Hati yang bersih boleh dia tolak segala kesalahan-kesalahan, tapi hati yang kotor tetap kotor. Kalaupun beberapa kali mereka dihantar ke dunia, perangai mereka tetap tidak berubah. Mengapa? Sebab hati mereka belum lagi diubahkan, belum berubah. Maulah seorang itu ubah, bersihkan kekotoran hati terlebih dahulu, maka akan kelihatan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yalah. Penyakit yang menimpa rohani, yang menimpa hati ini jauh lebih parah daripada penyakit yang menimpa tubuh badan. Penyakit yang menimpa tubuh badan kita, setinggi-tingginya kita mati, habis cerita, selesai. Kalau tidak penyakit mati, dia sembuh semula bila kena ubat. Tak mahu ubat orang bandar, ubat kampung dia boleh sembuh juga apabila penyakit itu bukan mati. Tapi penyakit yang menimpa rohani, dia bertukar alam, bertukar tempat duduk daripada dunia sampai kepada akhirat. Sebab alam akhirat ni dia punya undang-undang yang lain. Di situ barulah dia sedar. Tapi bila tukar balik ke dunia, perangai lama akan berulang lagi. Ayat ini ingin mengatakan perkara ini dan ingin menyatakan pentingnya mencari penawar rohani. Pentingnya membersihkan hati daripada segala kekotoran supaya dapat melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Katanya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Mereka berkatakan demikian bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu menyembunyikan dahulu. Perkataan bal dalam bahasa Arab ini kita terjemahnya ke dalam bahasa Melayu kita sebaliknya. Dalam bahasa Arab dia panggilnya, disebutnya idrab.
Idrab ini maknanya paling macam mana? Dulunya dia katanya wala ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayatina, ya laitana wahai Tuhan kami, alangkah baiknya kalau kami dibalik semula ke dunia dan kami tidak akan berdusta lagi kepada ayat-ayat Tuhan kami. Bal badalah, sebaliknya mereka kalau dihantar balik ke dunia pun perangai lama masih berulang lagi. Itu makna bal lil idrab. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu, bahkan ternyata kepada mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu. Yang mereka sembunyikan dahulu kebenaran, yang mereka sembunyikan dahulu, mereka orang kata ya, mereka kata tidak. Mereka selalu membangkang, selalu menentang. Jadi sikap mereka yang suka menentang itu tetap menentang sampai bila-bila pun. Malah dia tak ada sebarang ideanya apabila orang kata ya, dia mau kata tidak. Yang tu saja idea dia. Idea tak ada. Mana ada orang yang membawa kebatilan ini idea? Dia tidak punya sebarang idea. Mana ada idea apabila orang katakan tidak ada lagi hidup selepas mati? Tak ada. Berikan bukti, berikan kenyataan, berikan satu pandangan. Tak ada pandangan selain daripada untuk nak kata bohong, dusta orang yang mengatakan ada hidup semula selepas mati. Mana ideanya? Ideanya ialah mengata tidak apabila orang mengata ya. Dia akan kata ya apabila orang kata tidak. Itu saja. Sebaliknya orang yang seumpama ini, badalahum, ternyata kepada mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu. Yang mereka sembunyikan dahulu nak beri bukti tak boleh. Nak beri bukti yang mengatakan Quran itu salah, tak boleh bukti. Bukti yang nak diberikan ialah tak ada hari akhirat. Sekarang mereka berada pada hari akhirat. Badalahum, ternyata kepada mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu, kalaulah mereka ini dikembalikan semula ke dunia sekalipun, baiklah, mereka minta nak balik semula ke dunia dahulu. Sebabnya umur 70, 80 tak sempat nak buat amal ibadat, nak cari kebenaran tak sempat, sibuk hidup dalam dunia ini. Jadi kalau begitunya, takdirnya lah pada halnya benar ni tidak akan berlaku sama sekali. Takdirnya mereka dihantar balik ke dunia, tarik balik hak di belakang dulu dunia, lepas ke belakang dulu, tarik balik ke depan ini, nah pergi masuk. Bagaimana keadaan orang ni? Penyakit dia dahulu dia tak bertaubat, dia mati dulu. Kalau bertaubat dia tak jadi macam tu. Dia tak bertaubat. Jadi bila tak bertaubat, maknanya penyakit hati mereka, penyakit yang mereka hidapi dahulunya kekal dibawa sampai kepada akhirat. Kalau dipulangkan ke dunia, orang yang penyakitnya masih ada, la'adu limanuhu anhu, mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka lakukan dahulu. Sebab mereka tidak bertaubat. Taubat adalah satu proses pembersihan rohani. Pembersihan rohani boleh bersihkan dengan sebab taubat. Kita selalu sebutkan taubat bagaikan garam, bagaikan air yang disiram, garam yang disiram air, ganap habis, itu taubat. Dosa akan menjadi besar dan lebih besar jika tidak disertakan dengan taubat. Baiklah, orang ini tidak bertaubat, bagaimana? La'adu limanuhu anhu, mereka pasti ulangi lagi apa yang mereka larang dahulu. Wa innahum lakadzibun, sebenarnya mereka ini dusta. Mengapa mereka dusta? Inilah dia penyakitnya. Inilah dia tanda-tanda orang yang berpenyakit rohani. Bercakap selalu dusta, tidak akur kepada kebenaran. Yang benar itu dia katakan salah, yang salah itu dia katakan benar. Dia tidak nampak. Di sinilah pentingnya doa yang Nabi selalu ajar kita supaya kita baca doa ni. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami. Perlihat mana? Biar kami nampak. Biar kami nampak batil, kebatilan itu biar kami nampak batil. Wa arinal haqqa haqqa, berikanlah kepada kami nampak yang benar itu benar, yang batil, yang salah itu salah. Biar nampak. Kalau kita nampak sebaliknya, ini perkara bala yang minta dibarang dijauhi Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak yang buruk itu cantik, yang cantik itu buruk. Sudahlah yang ini matanya ni dia tidak dipergunakan untuk akal, tapi dipergunakan untuk nafsunya. Dipergunakan. Sepatutnya mata telinga ini menjadi rakyat kepada hati yang bersih. Apabila hati itu dikotor, hati kotor ini dia menjadi nafsu.
Hati yang akal ini hati yang bersih. Bila hati musnah, rakyat yang terdiri daripada kaki, tangan, mata, telinga akan menjadi hamba pekerja kepada kepada hati yang kotor. Jadi dengan sebab itu, yang buruk dipandang baik, yang baik dipandang buruk. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadibun. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Dan tentulah pula mereka akan berkata, tiada hidup yang selain daripada hidup di dunia ini, dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah mati. Punca bagi segala masalah kerosakan dalam dunia ini ialah tidak yakin bahawa kita hidup semula, dan akan dibongkar segala rahsia, segala sejarah riwayat hidup kita semasa di dunia. Di sini puncanya. Bagi mereka yang mempercayai bahawa hidup ini hanya sebentar, sekejap, dan akan dibicarakan selepas mati, orang yang yakin pada dalam hatinya, dalam kepalanya ada perkara ini, hatinya bersih. Hati bersih. Hati mengapa tidak bersih? Hati yang tidak percaya bahawa dia akan diambil tindakan selepas ini. Mana setiap tindakan yang dikenakan ke atas setiap salah, tujuannya ada falsafah di sebaliknya. Falsafah supaya pihak yang berkenaan tidak akan mengulangi lagi penyakit yang sama. Mengapa dia kena denda RM100? Kerana dia salah parking. Parking sepatutnya masuk parking, jangan parking tempat-tempat yang tak dibenarkan parking. Yang lain kuning parking juga tu. Kena denda RM300. Mengapa RM300? RM300 untuk supaya dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Falsafahnya. Tak ada makna RM300 dipungut daripada rakyat, tiba-tibanya rakyat tidak terdidik dengan larangan itu. Tidak ada makna. Jika RM300 belum cukup, patut dinaik lagi. Kena naik lagi sampai RM500, sampai RM1,000. Kalau diletakkan juga atur kesalahan lain. Kesalahan lain bukan kesalahan dari sudut undang-undang. Undang-undang tak salah, tapi salahnya tak ada tempat parking. Tak ada tempat. Kedai banyak. Kedai ada sekeliling, tempat parking tak ada. Ini menyebabkan rakyat, pengguna terpaksa melakukan kesalahan sebab tidak ada pilihan baginya. Jadi di sana perlu ada falsafah di sebalik undang-undang dan peraturan itu. Falsafahnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat supaya manusia hidup dalam dunia ini dengan keadaan baik. Falsafahnya di situ. Setiap orang wajib mempercayai bahawa akhirat ada. Mesti beriman kepadanya. Selama mana seorang itu beriman kepada adanya hari akhirat, dia tidak akan melakukan dosa. Mengapa nak dilakukan dosa yang rasanya lazat sedikit saja, tapi dibakar pada akhirat nanti buat selama-lamanya? Buat apa? Buat apa tak ada guna? Katanya bal bada wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Dan tentulah mereka pula berkata bila kalau dihantar balik ke dunia orang yang hatinya buruk, hatinya tidak bersih, illa hayatuna dunya, tak ada lagi hidup di dunia ni saja. Hidup akhirat itu tak ada, itu hidup lain, macam hidup dalam mimpi aja. Yang tu tak apa, katanya buatlah apa nak buat pun. Hidup dalam dunia ni kita mau bersukaria, kita mau minum, mau berpoya-poya. Kalau tak ada dunia, kata Mutanabbi, kata dia, kalau tidak ada minum-minum dalam dunia ni, selamat tinggal dunia. Saya tak mahu dunia. Saya mahu dunia ini mabuk, minum arak, berjudi. Saya mahu macam tu. Kalau tak ada judi, tak ada minum arak, tak ada apa dunia. Tak ada, pergi sajalah. Tinggalkan saja dunia ini. Itu pemikiran mereka yang hatinya kotor. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidak ada pula kita akan dibangkitkan semula. Tak ada lagi hidup semula selepas mati. Di sinilah bezanya di antara orang mukmin dengan orang bukan mukmin. Orang mukmin kita nampak dia ni susah sangat ni, bila nak ajak tempat yang kita nak ajaklah sekali-sekala pergi, susah sangat ni. Pasal apa? Pasal dia fikir akhirat dia. Pasal apa ni? Tiap-tiap tahun nak naik ke Mekah ni. Pasal apa ni? Akhirat dia. Dia ingatnya dulunya buat haji tak jadi. Tak jadi. Setiap kali pergi tak jadi. Jadi kalau macam tu, sebenarnya dia ada iman kepada akhirat ini yang mendesakkan mereka untuk berbuat begitu. Mengapa pukul 4 pagi dah bangun dan pergi masjid ni? Dia ingat akhirat dia. Jadi kalau begitunya mesti kita faham. Tak faham masalah dia, kita tak memahami masalah orang mukmin, maknanya kita tak nampak kebenaran itu benar dan tak nampak kesalahan itu salah. Itulah yang diperkatakan dalam dua ayat yang ringkas ini, iaitulah tentang iman kepada hari akhirat. Seterusnya, walau tara idh wuqifu ala rabbihim wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.